Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang mulia ini boleh kita sama-sama berhimpun untuk sama-sama kita dengar sikit daripada ilmu pengetahuan. Setelah daripada kita dengar kisah yang pertama mengenai sakut paut dengan perkara-perkara nak membatalkan puasa, kerana kita tak beberapa lama lagi akan sambut bulan Ramadan Al-Mubarak sebagai bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala menturunkan di dalam bulan itu perlembagaan kita, iaitu Al-Quranul Karim. Maka Al-Quranul Karim tak sunyi daripada penerangan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka madah yang kita nak mengaji kisah yang kedua ni sakut paut dengan hadis Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Setelah daripada kita dengar dan kita mengetahui dengan cara agak kata detail lah pada kisah yang telah lepas tentang syarat-syarat perkara yang nak menjadikan satu hadis itu sah dan sabit daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insya-Allah kita nak membicarakan tentang orang mula-mula yang hipungnya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah kata hadis ni asal dia duduk di dalam dada alim ulama daripada kalangan warasatul anbiya. Maka kita sebagai umat Islam yang pasti kita memahami dan faham, dan kita tu kena ambilnya ilmu pengetahuan supaya kita mengetahui dan angkatkan diri kita daripada kita taklid ikut dengan cara tidak ada bukti dan alasan daripada syarak. Awal-awal mereka yang ambil berat dengan himpunnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinamakan at-tadwin. Tadwin ni iaitu himpunkan hadis duduk di dalam kitab, duduk di dalam ibu kitab hadis. Ibu kitab hadis ni kita telah menerang dan menyata pada beberapa kali perjumpaan di ini masjid, iaitu apabila itlaknya ibu kitab hadis adanya
hak ijma' ulama adanya ni kitab semua. Yang pertama Sahih Al-Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Abi Daud, yang keempat At-Tirmizi, Sunan Tirmizi, yang kelima Sunan An-Nasai. Apabila itlaq Sunan An-Nasai ada dua. Ada Sunan Nasai Al-Kubra, ada Sunan Nasai Al-Sughra. Dinamakan apabila rawahun Nasai di dalam hadis, kita segera faham kata ada di dalam kitab Sunan As-Sughra, ataupun jadi kenalkan di kalangan orang yang mengaji belajar, nama kita Al-Mujtaba. Kita Al-Mujtaba. Itu lapisan yang kelima. Lapisan yang keenam iaitu kitab Sunan Ibnu Majah. Cukup ni kitab ni itu dinamakan kitab ibu kitab hadis, yang beripung di dalamnya akan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara merangkungi semua gerak-geri perkataan Nabi, perbuatan Nabi, akuan Nabi, sifat kesemulaan jadi, budi pekerti Nabi, semua ada belaka di dalam kitab yang kita sebut tadi. Jadi setelah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk cakap, duk royak, duk buat we tengok, duk aku satu perkara, dan ada beberapa lagi perkara-perkara yang kita patut dan tak patut tahu. Semua tadi itu sahabatlah orang tengoknya, sahabat orang hafalnya, sahabatlah orang yang nakalnya. Cuma zaman dia tadi tu tak ada berhajat kepada kitab sangat, tak ada berhajat kepada ibu kitab, bahkan duk taruh di dalam dada golek ke balas tu lah. Ada juga sahabat hak tulis tapi tak ramai sebagaimana orang hafal. Tiba-tiba datangnya seorang ulama, ni kita kena tahu ni, seorang ulama dalam Islam ni tak ada dah orang nak jaksa lebih daripada dia, lepas daripada as-sahabah dan tabi'in. Dia orang darajat atba'it tabi'in lah. Namanya Muhammad ibnu Muslim Ibni Ubaidillah Ibni Shihab Az-Zuhri Al-Madani, orang Madinah rahimahullahu ta'ala. Ataupun kita kenalkan dengan Imam Az-Zuhri. Apabila sebut Imam Az-Zuhri, yaknilah dia mula-mula sekali orang hipungnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak jadi buku, tak jadi duk di dalam kitab, duk di dalam apa nama panggil kertas, supaya orang kama dia tadi itu boleh ambil faedah. Kenapa? Kerana apabila ilmu ni tak ada turun duk dalam buku, duk dalam kertas, duk dalam kitab, duk dalam dada guru, guru tu akan mati. Maka dengan sebab inilah Imam Muhammad ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah Ibni Shihab Az-Zuhri Al-Madani ni, dia tulisnya buku, buatnya buku tentang buku kitab hadis, supaya umat manusia boleh buat rujuk kepadanya. Dialah orang mula-mula hipungnya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi duduk dalam buku. Sehingga berkatanya Salih ibn Kaisan, salah seorang ulama hadis, yang diriwayatkan akan ini kisah ni oleh Abu Nuaim Al-Asfahani di dalam kitab Hilyatul Awliya, dan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Taqyidul Ilm, kitab yang dinamakan Taqyidul Ilm. Taqyid ni maknalah mana? Makna kata kita ikatkan ilmu dengan tanda. Setengah kita dah biasa dengar ke di telinga orang kita dah dengar daripada guru, ilmu ni liar lebih daripada rejal lagi. Bahkan kita nak ikatkan dia, ikat dengan faqayyiduhu bil kitabah. So kita tanda dengan tanda kita. Sebab itulah orang kita apabila ngaji, dia tanda yang lebih daripada guru hak lain. Ya tak supa kalau kita ngaji lepas di telinga saja dengan kita tak ada tanda gapo, ia akan kerana otak manusia kita ni ya duk ingat ni, masuk tu masuk ni, membawa kepada terkadang kita tu jadi terlupa ilmu pengetahuan. Salah satu daripada ilmu nak hilang iaitu terlupa. Afaqul ilm an-nisyan, ulama kata.
Penyakit bagi ilmu hafsah sekali iaitu terlupa. Ya bahasa dia sifat manusia ni sifat mulazamah ya terlupa. Maka faqayyiduhu bil kitabah, tulis. Sebab tu kena ada buk, terutama anak muda kita nak jadi alim ulama pula ni, apabila guru kita main mengajar bawa buk tulis. Sikit lagi boleh 11 tahun, 12 tahun, 15 tahun boleh duduk pula sini. Barulah kita tu jadi hilang berganti. Seolah kata apabila tok guru tak ada, dia naik pula atas meja boleh ganti pula. Kenapa? Kerana dia isikan ilmu dia dengan Alkitabah. Lalu Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ni tulis kitab nama Taqyidul Ilm. Cara kita nak, kalau bahasa orang petani mana cara kita nak dhabit, cara kita nak tanda ilmu tadi itu. Dia kata lagu mana? Salih Ibn Qaisan ni katakan, beripung aku dan Zuhri. Salih Ibn Qaisan ni tokoh ulama hadis juga. Dan Az-Zuhri ni satu generasi tula. Rundikan kalau bahasa Sia, orang generasi tula. Sedangkan kami ni duk mengaji, seolah kata duk menuntut ti hadis, menuntut ti ilmu pengetahuan. Orang suka mengaji. Orang suka mengaji ni tuhawi khusus bagi dia. Seolah kata dia tu seolah dia tak puas dengan ilmu pengetahuan. Sifat kita nak jaya ni, kalau kita mudah puas ni ya tak jaya, tak kira gapo-gapo. Kalau kita kerja mudah puas, masuk setahun 2 tahun tu baik, tak sampai natijah. Juga kalau kita jadi pelajar, jadi orang mengaji, mudah puas, menjala juga. Kalau berumah tangga mudah puas, selerak tabur juga. Sifat mudah puas ni kita kena beki, kena sabar, kena jalegi supaya sampai kepada kemocok. Ramai orang kita duduk di atas bantasan jalan, tetapi kurang orang nak sampai kepada kemocok. Kemocok ilmu pengetahuan, kemocok kejayaan dalam pekerjaan, kemocok dalam nak bawa diri harian. Semua tadi itu ghalib ke al-aktsarun, kebanyakan kurang. Lalu Imam Salih Ibn Qaisan dengan Imam Muhammad Ibn Muslim Az-Zuhri ni dua orang ni orang suka menuntut ilmu pengetahuan. Suka nak dengar tu. Apabila suka nak dengar ilmu ni, memanglah dia ni termasuk daripada orang yang Allah Subhanahu wa taala kasih tu sadah. Yang kedua, alamat kata dia ni orang berjaya. Lalu dia ni dok tulisnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Zuhri ni ia tulis juga perkataan sahabat, pendapat-pendapat sahabat, petua-petua sahabat dan sebagainya. Apabila Salih Ibn Qaisan ni tengoknya Zuhri ni duk tulisnya pendapat sahabat, perkataan sahabat, petua sahabat, dia pergi kata kepada Zuhri, dia kata, "Hey Zuhri, mung ni duk tulis apanya? Apa nama ni perkataan sahabat? Moga-moga tu perkataan sahabat tu, pendapat dia, perkataan dia, perbuatan dia, petua dia, bukannya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak saya tulis," dia kata. Salih Ibn Qaisan kata, "Aku tak saya tulis. Aku nak tulis hak Nabi sekarang ya." Zuhri ni orang ada pendirian. Kita satu perkara, kalulah kita mengaji jadi molek, faham jadi kena, kita boleh tetapkan pendirian. Orang kita duk jadi peling ekor ataupun duk jadi terbalik tak sampainya natijah ni kerana gigi duk tengah jalan nak berjaya lelah dah, dengar orang pakai balik perut. Jalan tu. Sebab apa? Sebab kita tadi tak ada pendirian yang tetap. Al-Zuhri ni dia kata, "Mung tak saya tulis hatu hamung. Aku ni ngaji ngamu, tapi pendapat aku kena tulis hadis Nabi, perbuatan Nabi, akuan Nabi, sifat Nabi, serta perkataan sahabat, perbuatan sahabat, petua sahabat, pendapat sahabat. Aku nak tulis hatu. Mu tak saya tulis hatu biar ikut mu. Dia tak ada nak akad, nak jadi tekan dak. Dia kata hatu hak mu, kesukaan mu." Lalu kelama hipungnya oleh Az-Zuhri tadi itu, balik kanan ni sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan, perbuatan, akuan, sifat Nabi. Balik kiri dia ni perkataan sahabat, perbuatan sahabat, petua sahabat dan sebagainya. Dok gini. Apabila tubik jadi buku,
Lalu Salih Ibn Kaisan kata, sesat aku, dia kata. Dulu tu aku mikir tak tubik, pendapat sahabat ni lah, perbuatan dia ni lah, mari nak tafsirnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak nyata lagu mana. Lalu dia kata fa anjaha wa dhayya'tu, maka jaya oleh Az-Zuhri dan sesalah oleh aku. Ya Allah, sesal kama dia ni tak ada berguna sungguh. Kita kalau gunanya umur, tetapi kita tak rebut fursah, peluang, masa, tenaga, kekuatan, masa kita hak Tuhan buka tu, ia tak akan kembali di dalam diri kita kali yang kedua sehingga kita wafat, sehingga kita mati. Dengan sebab itu, hei umat-umat Islam, hei pemuda-pemudi, orang yang mengaji sekarang, jangan kita ambil pendirian kita hak tetap dagi bergaduh dengan orang. Terkadang kita mari mengaji di sini, bawa motor mari, bawa kereta mari, nampak guru tak ada, masa malas hati, jangan. Mari kita 2 orang apa tak apa, seorang apa tak apa, 3 orang apa tak apa, hak muda-muda ni, mari. Hak ada ayah-ayah kita ni, hak ni nanti wis semangat kita. Mari kita tengok dia, orang berjaya dah, orang ada duit dah, orang lepas daripada kerja dah, ada pengalaman dah. Kita orang muda tengok dia, kata dia ni orang berjaya dah, kita orang muda nak naik pula ni. Tengok guru kita, tengok ilmu yang kita belajar, tengoknya suasana, tetapkan pendirian. Kerana terkadang satu generasi tu baik 3 orang, satu generasi 3 orang, 4 orang, terkadang seorang, terkadang seorang, tak ada ramai. Kita dah tengok ramai-ramai, tapi seorang tu baik, 2 orang tu baik. Sebab apa boleh tu baik juga tu? Kerana pendirian yang tetap. Ini kisahnya. Kalau gitu, tak kala masa Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala sebagai khalifah lah dia ni berasa bimbang, berasa takut daripada indirasil ilm, daripada habisnya majlis-majlis ilmu. Habis majlis ilmu, habis lagu mana? Ya gini ya, majlis ilmu nak boleh habis kerana mati guru. Apabila guru tu mati, habis majlis dia. Maka guru tadi itu ya manusia, ya bukannya malaikatnya, bukannya hak lain. Dia adalah manusia. Supaya kita adanya masa, ada ajal, ada sakit, ada demik, supaya tulah ya. Lalu Umar zaman dia tu duk bergaduh, takutnya indirasil ilm, hilangnya majlis-majlis ilmu dengan sebab kematian orang yang bawa ilmu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tulis satu surat kepada seorang daripada orang anak tangan dia lah, nama Abu Bakar bin Muhammad bin Amr Ibn Hazm. Dia tadi itu Umar Ibn Abdul Aziz ni sebagai, kalau kita nak royak juga, sebagai pemimpin. Kalau nak kata khalifah, pesah lah dia tu. Kalau raja, kita kata tempat kita raja, pemimpin, muteri, kata gila, hak jadi tok kaki depan tu. Cuma otak dia, pemikiran dia ni orang beragama, orang yang tahunya rusia dunia dan tahunya hakikat hidup, dan dia tahu kata manusia ni nak pergi kana. Manusia kita ni dengan sebab ilmu pengetahuan ada agama ni sahaja nak melepaskan diri dia daripada sifat kebinatangan. Manusia kita ni kalau tak ada ilmu agama, lebih teruk daripada binatang ternak lagi. Dengan sebab apa? Sebab tangan 10 jari hak dia ni, dia boleh buat belaka manusia. Allah. Dengan sebab kalau dia tak ada agama, nak ambil undang-undang apa mana sekat manusia, tak jalan. Kalau undang-undang, kalau kita tengok undang-undang sari laba ke, kalau sah rima-rima singa-singa mana nak lekat duk. Kalau lah lalak-lalak habis saya patah sayap sebelah tu, bapa boleh kira. Tapi kalau lah singa, kalau lah apa nama rima, nyegedah gi ikut saya. Dengan sebab itulah manusia kita ni Tuhan ajaran agama mari. Bawa Nabi mari, bawa kitab mari, nak manusia tu boleh kontrol dia dengan ad-din, dengan agama. Apabila Umar tu tengok ramai di kalangan alim ulama tadi itu wafat mati gi,
Dia kata bimbel dia kata. Kalau tidak gak habis buat kita akan jadi menatal terenak ke tak tahu ke mana klik pada masa jahiliyah dulu sungguh. Kalau kita baca ayyamil jahiliyah, hidup pe orang jahiliyah, kita tengok kata lebih teruk ada menatal lagi. Kena hak Tuhan kata balhum adall ulaika humul ghafilun. Bal apa nama? Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Tuhan kata Tuhan cedek bagi mereka itu banyak di kalangan jin dan manusia. Daripada jin dan manusia ni gulungnya dua-dua ni masuk neraka banyak. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Allahumma ajirna ajma'in minan nar. Allahumma amin. Apa tu ya Allah masuk neraka banyak kita lalu tu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tapi tak pakah. Hati pasal hati mati. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ada telinga tapi tak dengar ajaran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Adanya mata pandangnya tapi tak tengok ajaran. Ulaika kal an'am. Tuhan kata mereka ini seumpama binatang ternak ke. Hak teruk dah tu. Balhum adall. Bahkan mereka ini lebih teruk lagi. Balhum adall. Apa ya Allah? Ulaika humul ghafilun. Mereka ini adalah orang yang lalai. Orang lalai, tak tahu palaika nak pergi ke mana pun tak tahu. Sebab apa? Ilmu agama ya tak ada. Hari ni zaman Umar Ibn Abdul Aziz ni koronnya ke berapa? Ya takut dah. Apa tah zaman kita 2023 tahun hijrah 1444 nak jadilah mana? Kita kena kira nah. Kita kena jaga diri nah. Supaya hamba jaga diri hamba, kamu jaga diri kamu sendiri. Kerana kita ni tiap-tiap orang kena jumpa Tuhan sore-sore. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Tiap-tiap kita pergi jumpa Tuhan sore, tak ada hak lain. Hak bosannya kita ni tak ada ilmu agama. Lalu Umar ni orang mikir, ketua sikap kena ada lagu ni. Ketua orang Islam semua, yang Tuhan takkan kamu itu sebagai pemimpin umat masyarakat. Dengar kisah ni molek. Kata kamu adalah kaki depan, kena bawanya ummah kepada kepada arah, kepada pihak mereka itu pahamnya agama. Ya tulis satu surat pucuk kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr Ibn Hazm, suruhnya hipung hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah kata orang dia lah, anak tangan dia lah. Tu dia. Lalu Abu Bakar bin Muhammad ni bin Amr Ibn Hazm, sebagaimana Imam Ibn Sa'd riwayat di dalam Tabaqatil Kubra dan Imam Ad-Darimi riwayat dalam sunannya dan sebagai dan orang-orang lain daripada kalangan ulama. Dia kata lagu mana? Dia kata gini. Dia kata kepada Abu Bakar ni, Umar Ibn Abdul Aziz kata pada Abu Bakar, Abu Bakar, tengoklah apa yang sabit daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna perkataan Nabi ataupun sunnah Nabi, perbuatan Nabi, akuan Nabi, ataupun hadis sakut paut dengan umrah, maka hendaklah mung tu tulis taruh hati tulis taruh hati. Aku ni takutnya hilangnya hilangnya ilmu dan matinya para ulama. Nak sekat tak boleh. Ulama ni apabila dia mati, ilmu tu akan pergi sekali dengan dia. Dia tak ada sekali lah. Sebab itulah orang seorang amo dok royak dah ke pada minggu hak telah lepas, nak bina orang ni lebih payah daripada kita nak binanya orang kita nak tubik jadi orang hak reti pandai dengan meher dengan ilmu agama, kena pakai masa bukan 9 tahun. Kena pakai masa bukan 10 tahun, terkadang lajak lebih pada tu. Supaya apa? Supaya nak hasilnya ilmu yang benar. Boleh dia cakap di atas lidah tadi itu kepada kita, kita dengar faham, naik ke otak, tertanam adalah hati itu suruh kita anggota semua tu kita pakai kerja. Itulah dinamakan imarah, akan bombing Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala itu redha. Lalu berkatanya Abu Bakar,
bin Muhammad bin Amr Ibn Hazm, dia kata puak kita ni semua wajib kena pergi ngaji, semua puak kita ni dengan Muhammad Ibn Muslim Ibn Shihab, dia kata. Allah, dia suruh klik situ. Ya orang kita ni zamir orang hati duk molek ni dia tak payah. Orang hati duk molek ni tak payah. Buat apa? Apabila ya orang mari tanya, ya amba nak ngaji ni, ngaji ngapi ya? Ya tunjuk lalu ni ngaji dengan demon ni. Demon ni ada ilmu. Tapi kalau hati ada penyakit, orang mari pada Indonesia, mari daripada Brunei, mari daripada Malaysia. Di mana Jamiah Fatani tunjuk konung gatik ke betung gatik konung gatik koning gatik, tak tunjuk gi kok. Sedangkan jamiah kita ni adalah muka bagi negara kita. Seolah kata jamiah yang pertama yang ada di atas muka bumi ni, muka bumi negara kita ni, sepatutnya kita pakak mulia, pakak akak, pakaknya gembira, pakak syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah bil qalb, beringat dengan hati seseorang manusia. Sebab hati ni idza fasadat jasadu kulluhu. Apabila hati ni rusak habis lain. Anggota lidah punya lidahnya kecek kok lain, tangannya tunjuk kok lain, cara mikirnya gi kok lain, habis licin. Lalu Abu Bakar ni kata, puak kita kena alaikum bibni Shihab. Alaikum ni kalau dalam bahasa orang mengaji makna isim fi'il amma, ai ilzamukum, melazimi kamu tadi itu kena pergi carinya ilmu di Ibni Shihab. Pergi ngaji dengan dia. Allah suruh pergi ngaji dengan dia. Apa? Kerana bahwasanya kamu tu tak akan jumpa orang mana-mana lebih alim tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih pada dia, tak ada. Ni nak ayat kata sahabat tu ilmu tu yang lekat duk dengan kita sungguh tu. Ni nak kita faham. Kalau gitu, inilah mula-mulanya tulis ilmu hadis di atas awal-awal tahun, iaitu korong yang kedua. Salah kata ra'si mi'atil ula, makna kata lepas daripada habis korong pertama nak masuk korong kedua, tahun 100 lebih-lebih tu lah. Tahun 100 lebih-lebih tadi itu hipungnya hadis itu. Hipungnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama dia datang lepas pada Imam Az-Zuhri. Lepas daripada Imam Az-Zuhri ni datangnya korong yang ke bawah ni pula lah mereka didapati mereka yang himpunkan hadis di atas abwab, di atas bab. Lagu mana cara himpun hadis? Mari kita tengok. Amo nak gambar mudah-mudah kita faham. Hadis ni apabila kita dengar dengan cara jelas tu, di sana ada nama kitab Musnad. Ada kitab nama Musnad. Satu. Yang kedua ada kitab nama As-Sunan. Yang ketiga ada kitab nama Mu'jam. Yang keempat ada kitab nama Al-Jami'. Beberapa nama tu kita kena faham tu. Nama berlain ni pengertian arti pun tak sama. Kita wajib kena faham. Kita orang ngaji agama ni walaupun setara mana kita, mereka kata orang awal kita ni walaupun awal setara mana pun tak boleh. Kita sebagai orang kita ni kena tahu juga. Wajib kena tahu ilmu pengetahuan. Tak tahu tak boleh. Kerana mulia seorang Islam dengan ilmu pengetahuan. Tak mulianya orang Islam kalau tak ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ambil mana? Ambil daripada Rasul, ambil daripada Allah Ta'ala, ambil daripada alim ulama. Hak lain buat capur tapung boleh. Bukan duduk dalam dunia ni tak tahu langsung ilmu dunia, tak boleh juga balas tu. Yang kena tahu ilmu dunia. Tetapi janganlah sampai kata tahu ilmu dunia luput raih kita daripada ilmu agama. Tak boleh. Ilmu agama hari ni tak syok. Tak ada syok kata kau duk habis. Kau duk hilang, kau duk raih. Jarang sangat makna kata orang tu nak tahu dengan cara halusi. Kita kata
Orang duduk dalam majlis tak apalah, majlis ilmu tu tak apalah. Tapi kita kalaulah tak ada duduk dalam majlis ilmu ni membawa pada kata kita ni tahu tadi tu tahu tak sungguh. Jadi selepas daripada tu datangnya Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Lepas daripada Zuhri itu ia ada kitab gapo mana ayat sana ni, iaitu kitab Musnad. Kitab Musnad ni kitab al-mahna, yakni kitab yang hipungnya hadis mengikut sahabat. Ha tu. Orang tanya kata kitab Musnad, kena kitab gapo tu? Amo kena kitab Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad tu ada hadis dalam tu capur-capur dekat-dekat dengan 40,000 hadis. Ha, walaupun tak sampai apa dekat-dekat 30,000 hadis lebih lah. Maka orang tanya kata kitab Musnad ni kitab gapo? Yakni kitab hadis. Cara nak cari hadis lah mana? Cara cari gini. Ha, ni pagi ni kita boleh kita. Yakni cari hadis mengikut sahabat. Belah mana mengikut sahabat? Ni cara. Abu Bakar ni dia royak hadis daripada Nabi tak? Royak. Berapa hadis duduk dalam Musnad tu? Mana Imam Ahmad bawa datang mari Musnad Abi Bakrin. Makna kata susun ni hadis Abu Bakar royak daripada Nabi 1, 2, 3, 4. Ah tu mana susun duduklah tu. Itu mana musnad. Apabila sebut musnad balah tu lah rupanya. Yang kedua kitab Mu'jam. Kita duk dengar ke rawahu At-Tabarani fi Mu'jamil Kabir. Telah meriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam Mu'jam Kabir, di dalam kitab Mu'jam, dalam Mu'jam Al-Awsat, dalam Mu'jam Al-As-Saghir masalan. Kitab Mu'jam ni serupa dengan Musnad juga. Makna kata dia susunnya hadis mengikut sahabat. Hak ni Mu'jam Abi Umar Ibn Khattab. Dia wari hadis Umar Ibn Khattab 1, 2, 3, 4 hak kata lagi. Itu panggil Mu'jam. Yang ketiga kitab sakut baut dengan sunan. Kita duk dengar ke rawahu Abu Dawud fi sunanihi, rawahu Tirmizi fi sunanihi, rawahu Ibnu Majah fi sunanihi, rawahu Ibnu Majah An-Nasa'i fi sunani himay. Apa makna gitu? Kalau gitu sunan-sunan ni kita gapo? Iaitu kita hadis. Susunnya lah mana? Susunnya mengikut bab. Bab balah mana cara kita nak cari hadis? Ya di sana dia buat kitab. Kitabus Salah bab al-wukuf khalfal imam. Masalan kitab ni kitab semaya. Mari kitab semaya rupa lagu tu, kamar dia wak bab di bawah tadi itu. Bab ni sakut baut dengan baca Qur'an, baca Fatihah, imam dan makmum. Hak ni cara nak rokok lagu mana belakang imam. Semaya sore lagu mana? Tu pada rupa lagu tu. Maka rupa lagu tu orang panggil kitab sunan. Kitab sunan. Kalau kita nak kecek dengan mudah ke, orang ngaji kitab Sunan Pak ni seolah kata ngaji hadis sakut baut dengan hukum hakam. Cara kita nak ibadat bab dalam fiqh tu ke, babul ibadat, babul muamalat, babul munakahat, babul jinayat. Bab ni iaitu bab ibadat, bab muamalat, jual beli sebagainya, bab munakahat, ada menikah kahwin, ada tolak, ada khalaq, ada tu ada ni. Kemudian bab jinayat. Jinayat bab ambil tindak ke orang buat salah agama. Kalau ngaji sunan tu makna kata kitab sunan tadi tu duk kecek masalah hadis lah tu. Nak kita faham. Di sana ada kitabus salah, kitabus siyam, kitabus zakat, kitabul hajj. Kitab lagu tu. Kemudian soal lagi yang ayat iaitu kitab nama Al-Jami'. Kitab nama Jami'. Jami' ni kita dak dengar sokmo, iaitu kitab siapa kitab Jami'? Iaitu kitab Jami' Sahih Al-Bukhari. Sahih Bukhari itu hadis dia 7,000 hadis lebih tu, nama dia gapo? Nama Sahih Bukhari. Dah. Nama dia nama penuh bukan nama Sahih Bukhari. Nama penuh dia nama ni. Tanda kita taruh tak apa. Nama Al-Jami'us Sahih Al-Musnadu min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi ayyamih. Itu nama penuh dia. Al-Jami'u As-Sahih Al-Musnadu
min hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Itu makna apa nama penuh bagi Sahih Al-Bukhari, nama penuh bagi dia. Ataupun satu nama lagi ulama tak gini, Al-Jami'u Al-Musnadu As-Sahihu Al-Mukhtasaru min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Satu nama penuh dia hak sungguh. Jadi apabila sebut kata kitab musnad, itu kitab jami', gapo pula kitab jami' ni? Yakni kitab yang beripung di dalam jami' tu semua bab. Lah mana pula semua bab? Gini nak faham. Yakni dalam kitab Sahih Bukhari ni, jami' ni ada kitab sakut paut dengan iman, ada sakut paut dengan ibadat, sakut munakahat, sakut dengan jinayat, sakut paut dengan ibadat, sakut paut dengan peperangan Nabi, sakut paut dengan sirah Nabi, sakut paut dengan tauhid, sakut paut dengan cara kita nak pergi lagu mana terhadap sunnah dan Al-Quran. Semua bab tadi itu cukup dalam Sahih Bukhari. Sehingga Bukhari wari berapa kitab? 97 kitab. Semua tadi itu cukup. Cukup merangkungi, melengkapi, habis licin. Itu makna kitab jami'. Hari ni kita kata kitab jami' ni boleh royak ada kitab jami'. Tak tukar dengan jami' orang duduk semaya tu lah. Kalau kata sejik mana nak semaya? Sejik jami' tu makna lain. Ada pos jami' Bukhari ni makna kitab yang beripung semua dalam tu cukup lengkap. Jadi belum daripada Bukhari nak mari cakap daripada tu sikit. Ada lagi insya-Allah 15 minit. Lepas daripada Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala kita tu, kitab Az-Zuhri, datang mari pada korong yang seterusnya, orang mari hipungnya hadis di atas bab. Kita reti dah ke faham dah ke makna kata hipung hadis di atas bab, makna hipung hadis mengikut bab hak pak saat ni. Babul ibadat, babul muamalat, babul munakahat, babul jinayat. Bab ni Pia ratik Ibnu Jurayj, Ibnu Jurayj dan Hushaim dan Imam bin Malik dan Ma'mar dan Abdullah ibn al-Mubarak. Berapa orang tu? Iaitu Ibnu Jurayj, Hushaim, Imam bin Malik, Ma'mar ibn Rashid dan Abdullah ibn al-Mubarak. 5 orang. 5 orang ning orang mai wak kita sakut paut dengan hadis Nabi mengikut bab. Mengikut bab. Umpama kita kata Imam Malik buat kitab Muwatta. Kitab Muwatta ni sebuah dak gitu. Muwatta hak masyhur dalam dunia ni riwayat daripada Yahya Al-Laitsi Al-Andalusi. Riwayat Yahya Al-Laitsi Al-Andalusi. Tu kita ingat molek situ. Apabila itlaq Muwatta Imam Malik, riwayat hak tu. Sebab di sana ada riwayat Muhammad ibni Hasan Al-Syaibani. Hatuh suku. Dan riwayat satu lagi ya 3 riwayat semua. Amor masa duk ngaji tu boleh sanad belakalah 3 riwayat tu ambil di awal hingga akhir masuk majlis tahdis. Maka ulama duk syarah kata Muwatta ni ingat nah. Apabila sebut Muwatta Imam Malik, hak yang mu'tamad dalam mazhab Maliki iaitu riwayat daripada Yahya Al-Laitsi. Ada 2 syarah masyhur. Syarah masyhur iaitu syarah Imam Ibni Abdul Bar, orang mazhab Maliki. Kitab pertama nama At-Tamhid, yang kedua kitab nama Al-Istizkar, yang mari syarahkan hadis Muwatta bagi Imam bin Malik rahimahullahu taala. Dalam kitab tu Muwatta ni kalau dia tanya gapo Muwatta? Muwatta ni dalam bahasa Arab nak tafsir belah mana? Bermakna muyassar, perkara yang nak mudah. Perkara yang nak mudah. Sehingga Imam Syafi'i ni dari duk bucu masjid di belakang. Imam Malik duk sini. Maka puak duk tulis hadis tu duk depan, puak tulis hadis Nabi tu duk depan. Imam Malik ni apabila dia nak mengajar, dia masuk dalam bilik dia janggut sekat ni. Kat dada ni lebak janggut putih. Apabila dia nak mengajar, dia gosok baju dia siap, dia bubuh air bau, dia sisir janggut, sisir semua janggut-janggut dia jadi molek.
baru yang nyatak duk atas meja, baru dia kata qala haddatsana fulan ibnu fulan qala haddatsana fulan ibnu fulan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang mari tanya, dia kata apa email pakai lagu ni gitu lalu, karena aku nak kecek tentang hadis Nabi, salah tak Nabi duk depan aku nak kecek dengan Nabi, sebab kenapa pakai janguk ya kata. Ini khilaf setengah-setengah dari ahli tafsir kita nak mengajar agama mak ahli sebut dah. Terkadang baju tu jadi tangga kata. Nampak tu tak? Baju gosok-gosok pun dak kata. Bau pun tak sedap nak baca hadis Nabi. Allah tak ada hormat langsung pada Nabi. Tak boleh lagu tu. Tak ada ulama salafus salih buat kerja balas tu, tak ada. Lalu satu hari tu dia dok mengajar, dia tak lagu ni. Dalam majlis dia, puak ada depan ni, puak hak biasa mana nulis hadis. Kamar dia hak dok lek tengah tadi tu, nanti royak ambil biasa kata pengtafsiran dengan cara kecil-kecil itu, tafsir biasa kata dengan cara mudah-mudah. Pas balik belakang tu, sah yang ketiga tu, orang main ngaji nak tengok adabnya Imam Malik dengan Nabi. Hak lek belakang benar tu, budak-budak lah. Imam Syafi'i duk tepi lek nung. Dan dalam majlis Imam Malik ni pasti kena ada kitab belakang. Kalau tak ada kitab tak boleh masuk. Payah sikit majlis dia. Dan orang yang mari di depan dia ni sah pertama sah awal kena ingat Muwatta. Soalan kata kena hafal dulu matan hadis baru boleh ngaji dengan Imam Malik. Jalan ni lagu ni Mekah dah buat, di pada buat lagi. Soalan kata masuk ngaji boleh. Matan kena ada, hadis kena ada, Quran kena ada. Baru tu boleh jadi alim ulama sungguh. Sebab ngaji ni tak boleh masuk majlis Quran kena ada, hadis kena ada, mata-mata sakut baut dengan ilmu agama pun kena ada. Dalam dada. Kalau tak ada, tak boleh. Kamar dia kena ada kitab, kena ada buku, ada kalam pula. Tu baik orang. Ya lagu tu, ya kita nak boleh tu tak ada payah pun. Cuma dengan sebab kita tak biasa tu terkadang hal lagi gitulah. Lalu hari tu pakai awak kitab belaka. Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i zaman tu tak ada siapa 15 lagi lah. Duk bocul enu. Tak ada pesan kata budak hal lebih muda daripada dia tu mari. Imam Malik dak tengok dengan mata sebelah, tengok mata sebelah gitu, seolah kata nak nampak jauh sikit. Tak budak ni mari buat apa majlis ni? Majlis orang tua saja, kitab-kitab pun tak bawa. Sudah selesai daripada ngajar sudah tu, dia panggil, "Ya walad, wahai budak, mai-mai." Ya ni pun berjalan masuk mari. Hak lain kelek habis. Lalu dia tanya, "Mu nama apa? Mari daripada mana?" Ya Imam Syafi'i ini ya asal daripada Gaza Palestin. Pak dia ni mati awal, anak yatim lah dia. Mak dia lah duk bela. Cuma mak pesen kata nak akaknya apa nama pengen kata anak jadi hadap ke depan, dia tak ada paksa berdoa. Mak tu jangan duk paksa doa anak, tak boleh. Sekadar koyak dengan cara molek tak apa. Lalu dia mari dekat Imam Malik. Imam Syafi'i ni mari dekat Imam Malik, ambo mari mengaji main Mekah. Tu baik pada Ghazah mai duk Mekah mengaji Mekah. Mula-mula mai mengaji dengan Sufyan Ibn Uyainah. Lepas pada Sufyan Ibn Uyainah yang mengaji siap dah, Ibn Uyainah kata nunggu ngaji lain pula habis dah ilmu ku nak wi kamu. Turun mai ngaji di Madinah. Duk di Madinah tu mari majlis Imam Malik. Tak ada buat apa sekarang, tangan 10. Ya orang pakai miskin. Imam Malik ni orang kaya. Imam Bukhari orang kaya. Lalu mari tepi Imam Malik. Boleh gapo cek ngaji? Mari tadah atau mari kat Mekah, boleh gapo cek ngaji? Boleh lah sekadar tok guru kata hak tok guru ayat tu amu hafal belaka dah, ingat belaka dah. Imam Malik, ai budak ning ni. Sungguh kedak ni kecek balah ning ni. Coba baca sikit hak tok guru ayat saning. Baca sikit. Dia baca qala haddatsana fulan. Sehingga Imam Malik tanya habis, hak Imam Malik tanya saning tu dia ayat belah belaka. Imam Malik kata bukan biasa budak ni. Kata dalam hati, bukan biasa budak ni. Esok main ngaji duk sini dah. Panggil semua main ngaji. Dia sore budak main duk tepi Imam Malik. Sebab tu kita jangan buat muham. Seolah kata kita tengok buat pergi halabala. Budak muda ni jangan. Orang muda ni jangan. Terkadang tu hewi ilmu dia ni. Terkadang banyak. Tuhan ni innal fadla biyadillah yu'tihi may yasha. Kelebihan di tangan Tuhan. Tuhan nak wipi apa boleh. Lalu
Habis itu kisah Imam Malik inilah orang tulisnya kitab Muwatta, ilmu gapo panggil Muwatta, mana muyassar, hadis mudah cara kita nak buat amal, nak cari, nak gapo. Lalu sehingga jadinya kitab pada zaman ini beberapa kitab. Ada kitab musnad, ada kitab jami', ada kitab sunan, ada kitab as-sihah, ada kitabnya jawami', ada kitab tu kitab ni. Banyak perkara-perkara yang alim ulama kita duk royak. Kerana cara mengarang ni kita kena faham juga. Terkadang kita duk tulis hak tular ni orang tak sedengar juga. Juga guru, juga orang buat makan ni, kalau duk buat hak tular ni puas manusia kita. Sebab sifat manusia ni sifat ahli syurga, dia duk ulas sama. Apa nama? Tukar sama. Tukar semua supaya ngatu heraya kata dalam syurga tadi tu ada arak, ada susu, ada madu, ada buah tu ni. Tetapi kita makan tiap-tiap hari, minum tiap-tiap hari, rasa tu berlain ni. Tu sifat hak asal. Moga kita ni ke duduk dalam syurga ke dulu. Maka mari dalam dunia ni kita kena proses, sebab dunia ni benda tak kekal. Pak kena proses nak buat lagu mana? Jadi baru semua. Ilmu kena duk baru semua. Sebab tu guru ni ya pasal dia kena baca tambah, kena mengaji tambah, kena tengok tambah, kena kaji tambah. Gitu cara. Barulah anak-anak murid semua orang dengar dia tu berasa kata tambah ilmu. Ya nak pergi ngaji ya. Kalau lah kita mengajar hak tular gitu ya puas gitu. Ama puas kata kalau kita mengaji benda hak tular-tular puas. Sebab itulah kita kena akadna darajat kita ilmu ni ilmu banyak, bukan sikit. Dengan sebab itu imam-imam dulu ya tulis kitab, terkadang ada nama jami', terkadang ada kitab nama musnad, terkadang ada kitab nama sunan, terkadang kitab nama mustakhrajat, terkadang kitab nama musannafat. Banyak daripada kitab-kitab yang ulama-ulama kita tulis marikan kepada kita. Allah, ya cara sungguh kepada kita. Puak ning ni awak biasa rakyat dah pada majlis yang lain. Ya mari ni mari untuk waris hadis. Betul lah dah. Puak ulama hadis ni mari untuk waris hadis Nabi kepada kita. Tuhan bakit dia suku mari bawa hadis mari, sudah banyak tu. Tak ada. Lepas tu mati gigi. Sebab itulah Imam As-Suyuti rahimahullahu taala dia kata di dalam Alfiyatul Hadithiyah. Satu kitab nama Alfiyah. Paktai kita ni Alfiyah Ibnu Malik sakut pak dengan nahwu sarah tu. Adapun Imam As-Suyuti yang mati pada tahun 911 dia karya kitab nama Alfiyah. Dia kata lagu mana? Wa awwalu jami'il hadits wal athar Ibnu Shihab amiran lahu Umar wa awwalul jami'i lil abwabi jama'atun fil asri dhuqtirabi kabni Jurayjin wa Hushaimi Maliki wa Ma'marin wa Walidil Mubaraki. Dia kata tiga bait dia ni, dia kata awal-awal mereka yang hipungnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pendapat perkataan petua sahabat Nabi kita alaihi salatu wasallam, iaitu kena pada Ibnu Shihab. Ibnu Shihab ni namanya apabila baca dalam hadis tak segi ke lain. Ibnu Shihab nama Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah Ibni Abdullah yang mati pada tahun 124 Hijrah. 124 Hijrah. Amiran lahu Umar Ibn Abdul Aziz tadi itu suruhkan dia. Amiran makna kata Umar Ibn Abdul Aziz suruhnya Ibn Shihab tadi itu kumpul hipungnya hadis Nabi serta pendapat-pendapat perkataan-perkataan sahabat sekali selalu dah. Salih Ibn Kaisan lupa, ada hadis saja, tapi sahabat tak wari di sini. Kalau kita Umar Ibn Abdul Aziz ni siapa? Ni cara kita mengaji biarkan satu-satu gini lah. Baru kita tubik jadi orang yang ada kualiti, jadi alim ulama pula sikit lagi, insya-Allah. Gini cara kita nak akadnya darajat orang kita, pasti kena ada ilmu pengetahuan. Umar anak Abdul Aziz, anak Marwan, anak Hakam, salah seorang daripada khulafa
yang meninggal pada tahun 101 Hijrah. Umur banyak mana Umar Ibn Abdul Aziz ni? 40 tahun. Umur 40 tahun, kalau nak bilai dengan cara kasar-kasar, malaikat ni boleh. Seolah kata 39 tahun ni boleh ya umur dia. Tapi jaksa dia atas muka bumi ni nak bilai habis. Bacalah dalam sejarah mana-mana pun lain daripada Sabaiyah lah, orang pakat puji belaka Umar Ibn Abdul Aziz, sehingga orang kafir zaman tu pun dapatnya keadilan, kemuliaan daripada Umar Ibn Abdul Aziz. Dan awal-awal orang hipungnya Jami'il Abwab Jama'atun fil Asri Dhuhrabi, iaitu orang buat kitab jadi nama jami' dan kitab buat jadi sunan, letaknya jadi bab tu bab ni kumpulan daripada jamaah yang ada pada masa yang dekat. Masa yang dekat iaitu seumpama Ibnu Juraij, Hushaim, Imam Malik, Ma'mar, Abdullah Ibn Mubarak ni orang satu generasi. Supaya ngasa kita ni lah, ada syekh kita, ada Dr. Jihad alaihi rahmatullah, ada beling kita saat ni hafizahullah. Ni makna kata mari satu generasi seguguk ni seolah tertubik jadi orang-orang jadi kaki depan. Rupa balah tu orang zaman dulu supaya tok-tok hak baca Quran duk di Mesir. Ada Syekh Mahmud Khalil Husari, datang Syekh Abdul Basit Abdul Samad, datangnya Muhammad Manshawi, datangnya Mustafa Ismail, datangnya pianya Syekh Mahmud Al-Banna dan sebagainya. 5 orang ni mari untuk baca Quran atas muka bumi ni sampai ke sekarang ni pun tak ada lagi orang nak beli hadu buat dia. Ni nak ayat kata Tuhan hatta mai seguguk. Seumpama hatta Imam Bukhari dan sebagainya gitu hal belakang nanti kita mengaji. Pia kata Ibnu Juraij, seperti Ibnu Juraij. Ibnu Juraij ni pia. Nama dia Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibnu Juraij. Salah seorang daripada atba'it tabi'in yang mati pada tahun 150 Hijrah di Makkah Al-Mukarramah. Dan Hushaim ni pia, iaitu kena kepada siapa ni Hushaim ni? Hushaim anak Abi Muawiyah As-Sulami Al-Wasiti atba'it tabi'in juga. Dia mati pada tahun 183 Hijrah. Dan Imam Malik Ibn Anas mati pada tahun 179. Dan Ma'mar Ibn Rashid mati pada tahun 153. Umur dia 85 tahun. Dan Abdullah Ibnul Mubarak, namanya Abdullah Ibnul Mubarak, yang meninggal pada tahun 181. Cukup 5 orang ni lah hak generasi lepas daripada Ibn Shihab yang karyanya tulisnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk di dalam ibu kita hadis. Lepas daripada tu mari kita nak tengok kata siapa mula-mula ada cara mikir nak hipungnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak sahih saja tu, belum daripada Imam Bukhari nak datang ni pia mikir mula-mula. Insya-Allah pada hisah yang lagi akan datanglah. Maka masa pun sampai dah ni biiznillah taala kita boleh ambil pengajaran pada pagi ini. Mudah-mudahan pengajaran ini tertanam di dalam jiwa kita, kerana ini adalah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita sebagai orang Islam kena tahu. Sebab jalan nak pergi kepada syurga tak ada jalan yang lain, maka malaikat jalan yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesiapa tak kenal hadis Nabi, sama ada perkataan, perbuatan, akuan, sifat dia, nescaya kita tak akan jumpa dengan syurga. Maka rugilah kita sebagai orang yang adanya harga hidup tamu kabaming ini, tetapi kita tak menghargai diri kita. Dengan sebab itu kita jadi merugikan. Maka pada pagi ini kita minta undur diri dululah. InsyaAllah pada hisah yang lagi akan datang, in qaddarallahu lana al-liqa wal baqa, kita akan berjumpa pula sekali lagi. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita dan mensembuhkan penyakit kita dan merahmati orang-orang mati di kalangan kita, dan minta Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita sebagaimana terhimpunkan pada pagi ini ni di dalam syurga sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekali dengan guru kita, adik-beradik kita dan kawan-kawan kita dan orang yang kita kasih. Allahumma amin.
as'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.